Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke channel CJJFX, channel yang membuat analisa untuk PGBP JPY bersama saya Cikgu Johari. Jadi apa khabar semua? Lama sudah tidak bersiaran ya. Jadi hari ini kita akan full margin untuk PGBP USD ya, dan kita telah melakukan sell. Nampaknya GU ini telah pun naik tinggi ya guys. Nampak gayanya kita sebenarnya tidak ada rezeki untuk PGBP USD ini, di mana kita telah pun MC guys sebanyak 2 kali untuk pair ini. Nampak gayanya tadi dia sudah turun, tapi sekarang dia sudah naik semula. Tak tahu adakah dia akan naik tinggi lagi. Kita jangkakan dia akan membuat penurunan sekejap. Tadi sudah buat penurunan sekejap. Sekarang sudah naik semula. Itulah namanya forex guys, di mana kita tidak dapat menjangka apa yang bakal terjadi kepada CS, baik dalam masa 1 minit ataupun 5 minit ataupun 1 jam guys. Dalam 1 minit dia boleh turun 100 pip, dalam 1 minit sahaja dia boleh naik 30 pip ataupun 20 pip, begitu ya guys. Jadi sekarang ini sudah pun pukul 11.30 ya. Jadi kebiasaannya pukul 11.30 ni, oleh kerana kita tengok dia tadi telah naik, ada possibility dia akan meneruskan kenaikan dia lah, mengikut trend asal dia, iaitu dia akan menaik semula. Jadi sebenarnya kita budget untuk buy pair ini, tapi oleh kerana dia telah naik tinggi, jadi kita akan ambil sedikit untuk sell ni. Adakah trade kita ni akan berjaya guys? Wallahualam. Macam biasa CS ni dia sekejap naik, sekejap turun. Yang peliknya bila kita sell dia naik, bila kita buy dia turun guys. Begitulah dia. Hari ini 31 Mac, di mana ini adalah penghujung bulan ya, hujung bulan. Tak tahulah bagaimana, adakah orang sudah keluar daripada PGBP JPY ini untuk take profit atau tidak. Pada sebelah pagi tadi sebenarnya PGU ini telah turun jauh guys. Kita telah pun sell untuk PGU ini, tetapi kita leka sebentar sahaja. Dalam masa 1 minit dia telah membuat taman sebanyak 100 pip guys. 1 minit je, 1 minit sahaja telah menjulam sebanyak 100 pip. Tapi pada masa itu kita tak sempat nak melihat chart kebetulan guys. Waktu kita tengah floating, kita tunggu dia tak nak turun, tapi waktu kita tak tengok dia turun pula guys. Jadi kalau ikut GU ni tadi, kita nak entry dekat 147,700 tu kalau nak ikutkan lah. Tapi oleh kerana depo kita lambat untuk masuk, makanya kita entry dekat bawah ya guys. Jadi ini adalah high risk entry guys, di mana kita entry sebanyak $3 guys, untuk modal RM1,000 guys, 1k USD ya. Ini adalah betul-betul high. Kalau nak high lagi, kita boleh tambah lagi entry kita. Boleh tambah lagi pada RM1.5 ke, tambah lagi. Tapi saya budget, saya sebenarnya nak entry lagi RM1.5. Tapi saya tunggu dia profit dahulu. Tapi lihatkan keadaan sekarang macam
seolah-olah ya, seolah-olah dia tahu kita punya trade ni, dan oleh kerana kita drift full margin, maka dia tidak akan mengikut apa yang kita trade, guys. Ini yang saya cakap tadi. Bila kita sell, dia naik. Bila kita buy pula nanti, dia turun. Begitulah CS ni lah ya. Tengok sekarang sudah floating 400 lebih, guys. Dia sudah turun, tapi dia tidak mahu turun betul-betul, guys. Tak tahu kenapa. Tak tahu dia kenapa dia tak nak bagi kita profit, guys. Jadi kita punya target sekarang ini, kalau ni dia turun, kita hanya ambil dalam 30 pip begitu saja. Jadi kalau dia laju turun pergi 50 pip ke 60 pip ke 70 pip, jadi alhamdulillah, guys. Maksudnya itu adalah bonus untuk kita. Saya tak boleh nak masuk entry lagi buat masa ni, sebabnya entry sekarang pun kita sudah tercungap-cungap, guys. Dah nak, dia macam nak MC kan kita lah. Jadi account ni kalau dia naik 14,700 tu balik, makanya kita akan MC lah, guys. Sebabnya kalau dia naik 14,700 tu balik, maksudnya dia nak membuat kenaikan lagi, guys. Dia nak buat lagi tinggi daripada itu. Kita tahu sama ada kita nak tutup sell kita ke, untuk kita masuk buy, ataupun bagaimana. Tapi nampak gayanya dia bermain-main dekat order kita, guys. Dia seolah-olah macam tahu, guys. Kita punya entry itu, dia akan berhenti jahat dia, guys. Tapi mudah-mudahan lah, kalau ada rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kalau memang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang kita mendapat profit, maka kita akan dapat profit, guys. Jadi sekarang ni kita dah entry, makanya kita tak boleh nak buat apa-apa dah. Tak boleh nak buat apa-apa. Maksudnya sekarang, kalau dia profit, kalau dia nak turun, dia bagi kita profit, kita akan profit. Tapi kalau dia naik ni, bermaksud mungkin ada dosa-dosa kita yang tak diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, guys. Sebab Allah Maha mengetahui, Allah lebih tahu apa yang berhak untuk kita, di mana rezeki kita, ya. Allah tahu kita mampu. Allah tidak akan menyusahkan kita, guys. Jadi banyak-banyak berdoa, banyak-banyak minta pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga rezeki kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, baik dalam apa jua perkara yang kita lakukan, guys. Sekarang ni pukul 11.44, guys. Ada 1 minit lagi untuk CS M5, untuk dia punya CS, ya. Jadi apa yang kita perhatikan adalah, nampak gayanya dia macam tidak mahu turun, guys. Dia tidak mahu turun. Dia turun, tapi tidak turun seperti yang kita nakkan lah. Seolah-olah macam dia tidak mahu memberi rezeki kepada kita. Jadi
kita bersabar guys. Bila kita bersabar, makanya Allah akan bersama dengan kita, insya-Allah. Kalau ada rezeki kita memang dah tertulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah nak bagi rezeki ke kita, makanya kita akan profit. Kita tak boleh nak mengawal market ini guys. Adapun tadi kalaupun kita buy trade ini, tidak semestinya situ akan naik guys, tidak semestinya. Walaupun trend dia dalam keadaan naik ke apa ke, tapi kalau memang bukan rezeki kita, memang dah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang ini bukan merupakan rezeki kita, makanya kita tidak akan dapat profit. Adapun begitu, memang kita kena berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Tapi kita kena berusaha juga, ya. Berusaha itu penting juga, sebabnya kalau kita tak berusaha, bagaimana kita nak mendapat kejayaan, bagaimana kita nak dapat result, jadi selain daripada itu, ramai orang tak berubah guys, banyak orang tak berubah, tapi mereka tidak berani untuk berubah. Jadi itu pun menjadi satu masalah sebenarnya guys. Kerana apa? Kita cuba fikirkan sejenak lah. Kita nak profit, kita nak profit besar ni. Contohnya, ramai di kalangan kita memang kita hendak entry kita profit dengan banyak, betul lah. Semua orang nak profit banyak, tapi mereka bertindak, mereka trade kecil-kecil guys, entry yang kecil-kecil, tapi mengharapkan pelanggan yang besar. Itu memang tidak selari dengan apa yang kita hasratkan sebenarnya lah. Itu pendapat saya lah. Sebabnya dalam forex ni high risk high reward guys. Itu je. Maksudnya makin besar kita berani mengambil risiko, makin besarlah reward kita. Tapi kalau kita ambil risiko yang kecil tapi kita mengharapkan reward yang besar, jadi dia tak selari guys. Jadi kalau kita nak profit besar, maksudnya kita kena entry besar guys. Dalam entry full margin sebegini, kita kena redha. Kita kena bersedia dari sudut apa tu? Bersedia daripada sudut mental dan fizikal guys. Sebab apa? Sebab result untuk trading sebegini dia ada dua sahaja, iaitu ataupun tiga guys. Satu, kalau kita loss, kita boleh terima kita punya loss, di mana kita buat cut loss guys. Kita boleh cut loss bila tu, itu terpulang kepada anda sendirilah berapa anda nak cut loss. Yang kedua, anda boleh biarkan saja sama ada dia MC ataupun profit guys. Dua tu. Okey. Kalau entry kita salah, makanya kita akan MC. Jadi kita kena bersedia, kita kena
redha atas ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, guys. Mungkin Allah ada perancangan yang lebih baik buat kita, begitu. Jadi kita kena bersedia untuk redha kalau kita loss. Kalau kita profit pula, jangan lupa pula untuk kita bersyukur, guys. Untuk bersyukur. Macam sebegini kita boleh membuat perancangan di mana kat mana kita akan mengambil profit. Sebabnya ini insya-Allah saya sudah biasa buat trade sebegini. Memang saya nak bagi tahu tak semuanya indah-indah belaka, guys. Ada masanya saya pun loss juga, guys. Bukan loss saja, MC, guys. Depo berkali-kali depo, guys. Syek-syek depo, syek-syek depo, tapi kalau withdraw alhamdulillah, syukur. Tapi setakat ini alhamdulillah mana saya depo lebih, guys. Saya depo lebih berbanding dengan withdraw. Maksudnya withdraw saya tak banyak. Jadi sekarang ni kita tengok sini satu level ini kita nak dapat dalam 30 pip sahaja, guys. 30 pip sahaja. Jadi kita buat pengiraan tu. Kalau kita tengok di area sini, entry kita yang paling bawah sekali 4, 3, 2. Jadi kita nak ambil dalam 30 pip. Jadi sini kita boleh set 1, 3, 2, 1, 3, 2, guys. Jadi lebih kurang dekat area 1400 itu, ya. Jadi sekarang ni CS tengah bermain-main dekat situ. Tak tahu sama ada dia nak naik ke nak turun ke, wallahualam. Mudah-mudahan dia naik dan turun sampai ke 132. Kalau sampai 132, maksudnya kita sudah mencapai profit dalam $1,000. $1,000 tu maksud dia kita telah dapat 100% daripada equity kita. Kita telah grow account kita 100%. Jadi pada masa ini kita bolehlah membuat kira-kira sama ada kita nak close ke position kita, sebab kita dah dapat capai target kita iaitu 100%. Tapi sebenarnya guys, kita kena dapatkan profit lebih daripada itu. Sebenarnya sepatutnya lah cara kalau kita nak full margin ni. Kenapa? Sebabnya begini, kalau kita loss, kita akan loss 1,000 USD, guys. Jadi kita seeloknya kita win lebih daripada 1,000 USD. Mungkin 2 kali ganda ataupun 3 kali ganda. Barulah puas hati sikit, guys. Puas hati sikit. Ataupun 10 kali ganda ke, terus dapat 10,000 ke, begitu. Barulah kita puas hati. Puas hati ni maksud dia berbaloilah kita mengambil risiko yang besar, begitu. Begitu, ya, guys. Alang-alang menyeluk bekasam, kata orang. Biarlah sampai ke pangkal lengan. Contohnya sekarang kalau saya nak tambah entry lagi, contoh saya tambah lagi $2. Jadi
dengan pertambahannya entry $2 tu tadi, kita tak perlulah nak ambil sampai 20 pip. Tak perlu sampai 30 pip. Sebabnya dengan entry $5 dalam 20 pip saja sudah mencukupi untuk kita meningkatkan kita punya equity keuntungan sebanyak 100%. Tapi nampak gayanya dia tak nak bagi kita profit, jadi kita bersabar je lah guys, bersabar banyak-banyak. Kita tak boleh nak buat apa sekarang, memang tak boleh nak buat apa. Kalau tadi dia dah turun tadi kan, tadi dia memang sudah turun, tapi dia tak turun jauh. Okey, kita nak buat macam mana? Kita tak boleh nak buat apa, kita tak boleh nak tarik CS tu turunlah sampai ke situ. Kita tak tahu rezeki kita guys. Kalau betul memang rezeki kita, makanya CS akan turun. Kadang-kadang rezeki kita laju, laju, dia turun laju guys. Kadang-kadang lambat, kadang-kadang MC tu laju guys, kadang-kadang lambat, ya. Jadi semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menentukan rezeki kita. Jadi kita kena banyakkan berdoa guys. Berdoa, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, berikanlah rezeki kepadaku. Permudahkan segala urusanku. Begitu guys. Kita kena minta dekat pencipta kita guys, Tuhan yang memberi rezeki kepada kita. Dia yang menentukan rezeki kita ni, bukannya forex yang tentukan, ya. Dia nampaknya dia nak kelihatan macam nak naik. Nak buat macam mana kan? Kita dah berusaha bersungguh-sungguh tadi mengikut perancangan kita, dan tapi rezeki tidak menyebelahi kita guys. Kita nak buat macam mana? Memang tak boleh nak buat apa guys. Ini dia dah naik tinggi lagi, turun semula. Jadi sekarang ni kelihatannya tanda-tanda untuk dia turun tu tak ada sebenarnya guys. Tak ada, memang tak ada lagi. Tadi sudah ada tapi sudah dibatalkan. Begitulah. Kita tak boleh nak buat apa. Ini kalau dia melebihi paras ini, dia close melebihi CS bullish ini, barulah ada kita punya keyakinan bahawa CS ini akan membuat penurunan. Tapi sekarang sudah pukul 12 ya guys. Maksudnya CS H1 dia akan close sebentar lagi guys. CS H1 akan close sebentar lagi. Biasanya apabila CS H1 ni close, dia akan membentuk di M1 ni adalah partikel-partikel kecil untuk CS H1. Jadi biasanya dia akan naik dulu ataupun turun dulu, terpulang kepada apa yang dia nak buat sebenarnya guys.
Kalau dia naik, lepas tu dia turun semula, maksudnya dia membuat shadow di atas, ya. Dia membuat shadow di atas sebelum dia membuat body. Dan dia akan turun juga, mungkin dia buat shadow di bawah, kemudian dia akan membuat body dia. Kita tak tahu sama ada dia nak buat bearish CS ataupun bullish CS. Okey. Tapi buat masa ini, kalau kita tengok dekat M1, belum ada tanda-tanda kukuh lagi dia hendak melakukan penurunan. Jadi sekarang ni kalau tengok, okey, sekarang dia turun. Okey, alhamdulillah dia turun. Tetapi dia sudah pun membuat shadow di atas. Tapi adakah shadow itu mencukupi untuk dia buat shadow untuk H1 tu? Jadi body sekarang sudah terbentuk, iaitu body bearish untuk H1. Tapi kalau dia naik balik, dia buat bullish pula, mungkin dia buat shadow bawah untuk H1. Seperti yang saya katakan tadi, dia kena melepasi garisan itu. Dia sudah lepas, itu kita namakan sebagai break, break saja, belum break out, guys. Itu belum break out. Sekarang ni dia pergi semula ke tempat open price dia, open price untuk H1, ya. Jadi kalau tengok pada 3 CS yang terakhir tu, dia buat bearish, bullish, lepas tu bearish. Kalau ikutkan, kalau diikutkan, sepatutnya dia turun, tetapi dia naik sekarang. Jadi kita tak boleh nak buat apa. Sepatutnya dia turun lah, sepatutnya. Tapi kita tak boleh juga terlalu overconfident yang dia akan turun. Walaupun selepas ini CS akan close di bawah garisan yang saya tanda tadi, tak semestinya dia memang confirm akan turun, guys. Tak semestinya. Okey, sekarang ni dia sudah melepasi, kan. Tapi dengan melepasinya garisan itu tadi, itu menunjukkan penguasaan seller, dan ada kemungkinan dia akan membuat penurunan, Sejauh mana penurunan tu, wallahualam, kita tidak akan tahu. Jadi alhamdulillah dia sudah pun turun. Kita pun ada sedikit profit, di situ. Tapi itu sedikit sangat berbanding dengan kita loss tadi. Guys, kalau dia floating tadi sampai 500. Jadi apabila kita sudah membiasakan diri kita dengan perkara tersebut, makanya kita hendaklah, kalau kita nak profit pun, sekurang-kurangnya kita ambillah dalam $500 begitu. Tengok betapa jahatnya dia. Jahat macam mana tu saya cakap. Jahat dia begini, guys. Kalau dia naik, bukan main lagi dia punya loss. Jadi kalau dia profit dia tak seberapa, guys. Begitu. Itu yang saya cakap, forex ni amat jahat sekali, Tapi alhamdulillah sekarang ni dia membuat penurunan. Sekarang ni yang tahan harga untuk turun lebih jauh adalah di kawasan ini yang saya nampak di kawasan ini, di mana di sini wujudnya engulfing, dan dia telah menyentuh garisan kotak kuning saya tadi, dia sudah pun sentuh.
Apabila dia sudah menyentuh garisan kuning itu menunjukkan bahawa dia sudah mengambil order di kawasan itu. Jadi kawasan itu telah diambil ordernya. Ordernya telah pun diambil dan order itu telah pun kosong. Jadi kebiasaannya bila order itu kosong, dia akan mudah untuk dipecahkan. Wallahualam, senang ke tidak itu kita pun tidak pasti lagi guys. Kita tidak akan mengetahuinya betul ke tak. Teori itu kadang-kadang dia mudah, kadang-kadang sampai 2-3 kali dia cucuk pun belum tentu lagi dia akan pecah. Sekarang ni walaupun contohlah kalau dia turun dan memecahkan 224 itu, tidak juga bermakna setelah dia pecah 224 itu dia confirm akan terjun. Tak juga guys. Tak semestinya. Ada kalanya dia acah-acah dia memecahkan area itu. Dia acah-acah dia. Lepas dia pecah, dia naik semula. Tak tahu sebab apa, kenapa dia naik semula. Kadang-kadang kita tidak akan mengetahuinya guys. Sekarang ni dia sudah pun turun dan tidak lama lagi akan sampai di area 132 kita, dan kita akan mencapai profit kita yang pertama, mencapai matlamat kita yang pertama, iaitu takat $1,000 ya. $1,000. Sekarang ni area ini sudah pun dipecahkan. Okay. Area ini sudah dipecahkan, maksudnya tidak ada lagi order di area itu. Tapi tak semestinya dia memang confirm terjun guys. Tak semestinya. Kan dia boleh berpatah balik. Dia boleh suka-suka je patah balik. Kalau diikutkan tadi, dia sepatutnya terus membuat terjunan sampai ke mana tu? Sampai ke sini sepatutnya lah. Sepatutnya yang kebiasaannya CS bergerak, dia akan dengan memecahkan satu zon, dia akan mencari area support ataupun area demand yang seterusnya. Begitulah sepatutnya. Tapi kadang-kadang tak ada juga berlaku sebegitu guys. Tak ada juga berlaku sebegitu. Tapi kalau dia betul-betul berlaku sebegitu, maka alhamdulillah, kita bersyukur keadaan ilahi, kerana akan diberi rezeki, akan diberi profit yang melimpah ruah. Jadi pentingnya buat kita berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah rezeki, murahkanlah rezekiku, murahkanlah, ataupun doa permudahkanlah rezeki kita. Moga-moga rezeki kita bertambah dengan cepat. Ingat tak, kalau kita membuat sujud syukur ataupun membuat sembahyang sunat pada sebelah pagi itu, kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mempermudahkan rezeki kita. Apa yang kita doa iaitu, ya Allah, jika rezekiku di langit, maka turunkanlah. Jika rezekiku di bumi, maka keluarkanlah. Jika rezekiku jauh, maka dekatkanlah. Jika rezeki aku sikit, maka banyakkanlah. Begitu kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala guys. Sebabnya adalah Allah yang
memberi rezeki kepada kita. Bukannya kita yang manusia yang sebagai seorang hamba ni belagak seolah-olah rezeki itu ditentukan oleh kita sendiri. Jadi bukan begitu guys. Bukan. Rezeki itu memangnya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jangan nak belagak sombong. Jangan nak belagak sombong katakan kita yang paling hebat di dunia. Bukan kita kata kita bila kita dalam trade seolah-olah kita lah yang paling power in the world. Tidak guys. Kita haruslah merendahkan diri kita. Jangan kita sombong. Jangan kita bongkak. Kerana apa? Kerana bukan kita yang hebat guys. Bukan kita yang hebat. Yang hebatnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita hanya berusaha. Kita adalah hamba-hambanya. Okey. Sekarang ni yang kita lihat, alhamdulillah CS telah pun turun. Jadi banyakkan kita bersyukur guys. Banyakkan bersyukur. Kenapa? Allah telah menerangkan dengan jelas di dalam Al-Quran, di mana dia kata, Allah berfirman, barang siapa yang bersyukur maka Allah akan tambahkan lagi nikmat kepada dia. Begitu. Maksudnya apabila kita bersyukur dengan profit yang kita dapat, jangan kita nak belagak kita ni power lah, apalah, kita in the world lah. Tak ada. Bila kita bersyukur, insya-Allah Allah akan melipat-lipat kali gandakan lagi rezeki yang kita telah dapat. Maksudnya contoh beginilah. Contoh dia mudah. Kita sekarang ni telah profit 700. Apabila kita bersyukur, alhamdulillah, maka Allah akan lipat-lipatkan, gandakan lagi kita punya profit tadi. Daripada 700, mungkin Allah akan bagi kita 7,000. 7,000 begitu guys. Ataupun Allah bagi kita 70,000. Okey. Jadi sekiranya kita kufur, maka Allah akan tarik balik nikmat yang telah dia berikan guys. Dia akan tarik balik. Jadi banyakkan bersyukur guys. Okey. Ini adalah live trade yang saya buat untuk malam ini. Bukannya saya nak menunjuk-nunjuk bukannya saya nak menunjuk-nunjuk bahawa saya netera lah, macam mana saya tahu yang CS ni akan turun lah. Tak ada guys. Ini saya hanya berusaha. Selebihnya saya serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menentukan rezeki saya. Dan alhamdulillah, syukur. Tadi pun bukannya terus profit kan. Saya ada floating lagi, dalam floating sikit-sikit lagi nak MC lagi. Mana saya tahu, saya tidak tahu guys. Tapi saya berusaha dengan ilmu yang saya ada, di mana saya jangkakan CS ni akan membuat penurunan, dan alhamdulillah dia turun. Betul-betul dia turun. Tapi ada kemungkinan dia akan berpatah balik. Saya tidak hairan. Jadi kita teruskan bersyukur, minta kepada Allah, ya Allah, mudahkanlah rezekiku. Jadi mana kita tahu Allah akan beri rezeki yang lebih lagi kepada kita.
Sekarang ni yang paling low harga dia adalah 165. Jadi jangkaan saya lah ya, jangkaan ini jangkaan saja. Sekiranya price CS lepas ni dia turun, sekiranya dia turun melebihi 165 itu, maka dia akan turun lagi. Turun sampai mana? Wallahu alam. Saya jangkakan dia akan pergi ke 108 guys. Bila dia sampai 108, kita tengok pada bahagian shadow dia. Pada bahagian shadow dia di sini. Okey. Di sini nampak gaya dia tidak mahu terus meneruskan penurunan dia guys. Maknanya dia akan rupanya macam dia nak naik semula. Makanya adakah kita akan ambil saja profit kita ni, ataupun macam mana? Sebenarnya saya tidak mahu ambil lagi profit ni guys. Sebab apa? Sebab seperti yang saya cakap tadi, saya ada matlamat, saya ada visi saya ada target saya, di mana saya target paling kurang pun saya mendapat 30 pip begitu. Saya pun sekarang ni tengah sell dan pun masih lagi dalam keadaan profit. Walaupun begitu, memang kelihatan CS ni hendak membuat kenaikan semula guys. Nak naik tu sampai negatif balik. Bukan negatif saja guys, dia floating merah semula. Jadi kita tak boleh nak kan kita, saya tak boleh nak buat apa guys. Tak boleh nak buat apa. Sebabnya saya tak minta pun dia naik semula guys. Saya tadi betul-betul berharap dia turun dan terus turun tadi. Tapi nampak gayanya dia hendak membuat kenaikan semula. Jadi apabila kita dalam ada kesempatan ini, sebab sekarang ni yang dekat bawah ni tadi memang telah ada hint tu, maksud dia ada petanda yang dia nak membuat kenaikan semula tadi. Di area sini tadi di area sini dia cuba membuat kenaikan semula. Kenapa saya cakap di area sini tadi ada rupa-rupa macam dia nak buat kenaikan semula? Sebabnya telah berlaku engulfing di area bawah itu, dan tak sangka pula dia terus naik. Jadi kita sabar menunggu dahulu. Kita sabar dahulu guys. Mungkin Allah alam tadi dia sudah pun turun. Sekarang ni dia naik semula. Begitulah sifat CS ni. Kita tak boleh nak jangka dia. Yang dia kalau dia turun, dia terus turun. Kalau dia naik, dia terus naik. Memang ada masanya dia akan naik. Ada juga guys, ada masanya dia akan naik, lepas tu turun semula, lepas tu dia naik semula, lepas tu dia turun semula. Begitulah dalam forex ini ya. Jadi kita jangkakan kalau dia nak turun pun dia akan turun semula di area bawah inilah. Paling pun dia akan turun di area sini, sebab di sini telah pun melakukan engulfing. Kemudian dia akan patah balik semula, naik ke atas ya. Dia akan patah balik naik semula ke atas. Maksudnya kita tidak dapat mencapai kita punya target
target tadi guys. Target kita tidak tercapai, jadi kita amat sedih lah, amatlah sedih. Jadi kita tadi betul-betul tak sangka yang dia akan membuat kenaikan semula guys. Kita jangkakan kita target dia tadi dekat sini sikit saja lagi, tapi dia tidak berlaku. Jadi nampak gayanya, kelihatannya macam CS ni hendak membuat kenaikan lagi, kenaikan. Jadi tidak ada petanda pula. Dia sekarang ni petanda dia untuk dia naik, petanda dia kalau berdasarkan CS pattern ni lah, CS pattern. Dia akan turun semula sekiranya dia close di bawah garisan ini. Kalau dia close di bawah garisan ni, maksudnya kalau dia turun semula lepas ni dia close di bawah itu, maka insya-Allah kita dia hanya merancang, selebihnya Tuhan yang menentukan. Di mana contoh macam dekat bawah tadi, siapa yang sangka dia akan berpatah balik dekat situ? Tak ada orang sangka pun kot. Mungkin ada orang yang boleh mengagak yang dia akan turun sampai ke sini tadi guys, sampai ke sini. Mungkin ada orang boleh, tapi saya tadi menjangkakan dia turun lagi. Sebabnya shadow di bahagian sebelah kiri, kalau kita tengok CS yang menahan harga untuk turun lagi tadi sudah dipecahkan kalau diikutkan, tetapi dia tidak mahu meneruskan perjalanan pula. Dia pecah, lepas tu dia patah balik. Biasanya benda itu tidak berlaku, tapi boleh berlaku, boleh berlaku juga dalam forex ini. Jadi sekarang ini kalau kita melihat dengan teliti, dia punya apa kita katakan sebagai structure market, di mana kalau kita tengok secara logik structure ni, dia telah ada high low. Ini lower low guys. Dekat area sini adalah lower low. Sini adalah lower low. Area sini lah. Jangkakan dia 3 sini. Saya tengoklah. Sinilah dia di sini. Kita pinjam garisan ni dulu guys, untuk diletakkan di sini, Untuk diletakkan di sini. Area sini adalah lower low guys. Jadi sekiranya price hendak turun lebih jauh, makanya dia kena break out zone itu dahulu. Kalau dia break out zone itu, makanya dia akan membuat penurunan semula, penurunan semula. Jadi sekarang ni kita punya profit tadi sudah 700 yang kita dah tengok tadi. Sekarang ni sudah kembali kepada 200 semula. Mudah-mudahan kita doa yang CS ni akan membuat penurunan semula guys. Penurunan semula sampai ke bawah tadi, dan kita pun akan profit. Dia kena pergi jauh lagi sikit. Mudah-mudahan dia buat lower low yang lebih jauh lagi daripada 165 tadi,
dan kita mencapai kita punya target. Target. Kita doakan agar CS ni dia turun dengan laju. Itu yang penting juga guys. Kita nak dia turun dengan laju. Kerana apa? Sebab kita malaslah nak tunggu lama-lama guys. Kita malaslah nak tunggu lama-lama. Semoga kita doakan agar kita tak payah tunggu lama-lama. Mudah-mudahan guys. Kita doakan sama-sama guys. Tak payahlah kita tunggu sampai pukul 2 pagi ke 3 pagi ke, begitulah. Biarlah dia turun cepat. Bila dia turun cepat tu, kita bolehlah tidur, begitu, dan kita sambung lagi esok, begitulah ya. Perlulah kita nak tunggu sampai pukul 2-3 pagi guys. Alhamdulillah sekarang ni dia telah pun membuat penurunan semula dan masuk dalam zon, dan nampak kayaknya kelihatan tepat guys di zon itu. Tapinya itu membuktikan zon itu telah disentuh. Order situ telah pun diambil semula. Tapi kalau dia pecah, dia akan turun lebih jauh. Sekarang ni dia berada di dalam. Biasaannya kalau dia berada di dalam ni, dia akan pecah guys. Kalau dia berada di dalam. Kalau dia berada di luar, itu lain kisah. Ini dia berada di dalam. Kalau di dalam tu insya-Allah dia akan mudah memecahkan area 165 tu tadi. Tapi kita kena berjaga-jaga. Kerana apa guys? Sekarang ini sekarang ini trend tengah masih lagi dalam keadaan menaik. Wallahualam, kita tak tahu apa yang sebenarnya berlaku di dalam market sekarang ini. Adakah USD ni mengukuh ke? Sekarang ni dia sudah menyentuh garisan itu, tapi dia belum break out guys. Belum break out. Ada kemungkinan apa yang bakal berlaku adalah dia turun melebihi garisan ini, kemudian dia akan berpatah balik semula. Biasanya begitu. Sekarang ni dia sudah memecahkan garisan itu. Memecahkan. Tengok. Tidak semestinya dia akan turun terus. Tak semestinya. Tapi petanda itu sudah pun wujud. Jadi sekarang ni 790, pergi 800, kita dah cecah 800. 700 balik. 800 mungkin di area garisan ini guys. Mungkin area garisan inilah. Sekarang ini apa yang kita lihat. Tu dia. Dia sekarang ni dia cuba untuk membuat kenaikan semula. Dia cuba untuk naik semula. Adakah dia berjaya? Kita doakan semoga dia tak berjaya lah guys. Kita harap-haraplah dia tidak berjaya. Tapi nampak gayanya macam berjaya. Tapi wallahualam, kita takkan tahu. Ini kita tadi sudah mencapai 800, tapi kita punya target sebenarnya 1000. Kalau boleh 1000 lebih lah, 1000 lebih. Sebab kita sudah loss dengan banyak guys. Sekarang ni dia sudah membuat engulfing di area situ. Tapi adakah
engulfing itu kukuh. Kukuh ataupun tidak, itu saya pun tidak tahu guys. Saya pun betul-betul tidak tahu. Kadang-kadang dia kukuh, kadang-kadang dia tidak kukuh guys. Sekarang ni dia dekat sini, yang tahan harga untuk turun lebih jauh. Dekat sini. Dekat sinilah guys kat sini. Untuk turun lebih jauh. Dia boleh saja membuat reversal pada bila-bila masa sahaja. Buat masa inilah dia boleh naik semula. Petanda untuk dia turun lebih jauh sekarang ini tidak lagi kelihatan, kecuali dia CS ini close di bawah garisan itu pula. Itu adalah based on 1 CS. Begitu guys. Sebab di area situ wujudnya, kalau kita lihat wujudnya buyer yang mencuba untuk menolak harga untuk naik semula. Tetapi adakah buyer itu akan berjaya menolak harga itu? Itu kita tidak pasti lagi guys. Kelihatannya dia seolah-olah macam berjaya, lah. Tapi kita tak pasti, kita takkan pasti. Jadi kita biarkan dahulu. Kerana kita berada dalam keadaan profit, maka kita biarkan dulu, biarkan CS itu bergerak, biarkan market membuat keputusan adakah dia nak memberi kita profit ataupun tidak. Ya, sekarang ini dia sudah melepasi sahaja garisan ini. Sebab apa saya tandakan di situ guys? Disebabkan oleh di situ wujudnya CS bullish yang menunjukkan wujudnya buyer di sana, dan sekarang ini telah pun dipecahkan. Bila dah dipecahkan, makanya insya-Allah dia akan membuat penurunan lagi. Okey, nak tahu dia turun lebih jauh ataupun tidak, kita tunggu sama ada dia dapat ke tidak memecahkan harga ini guys. Kalau dia dapat pecah harga ini, insya-Allah makanya itu menunjukkan penguasaan seller yang sangat-sangat kuat, di mana seller hendak memecahkan harga itu untuk menurunkan harga lagi jauh lagi sampai ke bawah. Entah berlaku ataupun tidak, itu wallahualam. Sekarang ni kelihatan dia mengambil order di bahagian bawah. Ya, kalau kita tengok CS dia masuk pada bahagian bawah dan dia membuat rejection. Jadi kita harap sekarang ini dia meneruskan penurunannya guys, meneruskan penurunan dia sampai ke bawah lagi, sampailah kita punya achieve target. Kalau kita tengok sekarang ni dia berada di 4222, maksudnya area 200 dia paling rendah 153, dia tak pergi 150 ya. 153 dia tak pergi 150. 200, kalaulah bayangkanlah ya, dia turun lagi 20 pip,
kita ada 3 layer. Pada bahagian atas kita ada 3 dolar. Kalau dia turun 24000, maksudnya daripada area situ saja kita telah mendapat pertambahan sebanyak 600 dolar. $600 di situ saja. Belum lagi kisah dia daripada atas tadi. Maksudnya kita dapat profit yang lumayan lah sikit. Alhamdulillah, syukur. Sekarang ini sudah turun dan memecahkan garisan ini. Sampai mana dia turun, wallahu alam. Kita sudah menandakan pada bahagian bawah tadi. Pada bahagian bawah, alhamdulillah dia sentuh. Dia sudah menyentuh pada bahagian inilah guys. Sinilah dia sudah pun menyentuh. Okay, seperti yang saya jangkakan. Sekarang ni adakah dia akan memecahkan juga zon ini? Kalau dia memecahkan zon ini, maksudnya dia akan mencari shadow pada bahagian di sebelah kiri itu, iaitu di 029. 029 dan sedikit lagi lah untuk sampai matlamat kita tadi, di mana matlamat kita adalah seperti yang saya cakap tadi, dia daripada 23 sampai ke 2000 kita dah mencapai tambahan lagi RM600. Jadi alhamdulillah sekarang ni kita telah mencapai $1000. $1000 maksudnya kalau boleh memang kita nak mencapai lebih daripada itu, sekurang-kurangnya dalam 1,500 ke 2,000 ke 3,000 ke. Kalau 3,000 itu membawa maksud apa guys? Membawa maksud CS telah bergerak dalam 100 pip 100 pip begitu. Sekarang ni dia tepat. Jadi kita doakan guys, mudah-mudahan CS ni akan terus membuat penurunan dia dan memecahkan zon ini, dan dia akan pergi mengambil zon di bawah ini. Zon di bawah ini iaitu di area 3882. Okey. Zon ini telah pun disentuh, membawa maksud order situ sudah pun kosong Order situ sudah pun kosong, dan kalau memang ada rezeki kita, dia akan memecahkan, taklah memecah, sekurang-kurangnya dia menyentuh area 2409, sebab di situ terdapatnya rejection pada sebelum ini. Itu adalah kita punya petanda sahaja guys, petanda. Itu target kita punya jangkaan CS akan pergi ke situ. Sekiranya dia mana kita tahu kalau dia pecah zon itu, kemudian dia bergerak dengan laju ke terjun dengan laju, wallahu alam, kita takkan tahu guys, rezeki kita memang dah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jika memang rezeki kita dia bergerak dengan laju, memecahkan
2409 itu. Kalau dia memecahkan dengan laju, alhamdulillah, kita betul-betul amat bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dan sebagai tips bagi saya guys, bagi yang beragama Islam, sentiasa ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika hendak dimudahkan rezeki kita, jangan lupa untuk berdoa, jangan lupa untuk bersolat guys. Saya memang berazam untuk bersolat, utamanya solat subuh. InsyaAllah saya akan cuba sedaya upaya untuk tidak meninggalkan solat subuh ini, supaya apabila kita tidak meninggalkan solat subuh, makanya kita akan sayang untuk meninggalkan solat-solat yang lain. Kita sekarang ini di Malaysia ini, hari ini 31 Mac. Esok hari kita akan masuk pada bulan April ya guys. Kita sekarang ni dalam tempoh PKP. PKP itu maksudnya pergerakan apa lalu PKP, pergerakan kita terbatas lah ya guys. Senang cerita, kita tidak boleh keluar disebabkan oleh ada satu virus yang sedang melanda di kawasan di bumi kita ini, iaitu coronavirus. Coronavirus telah pun melanda di dunia kita ini, di mana seluruh dunia telah pun diserang oleh virus ini, dan banyak daripada hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala telah terkena jangkitan coronavirus ini guys. Telah terkena jangkitan coronavirus. Jadi kita dilarang untuk keluar daripada rumah. Okey guys. Jadi kita kena stay at home guys. Stay at home. Kita kena duduk di rumah saja. Kita tidak boleh keluar guys. Kita tak boleh keluar. Sekarang ini saya setelah membuat engulfing, dan kelihatannya tadi dia telah mencucuk area itu. Allah malam sama ada dia hendak mencucuk buat kali kedua ataupun tidak, kita tidak akan mengetahuinya. Ataupun adakah dia akan kuat melakukan terjunan setelah masuk kawasan itu, kita pun tidak mengetahuinya. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala guys. Dia yang merancang semua ini. Dia yang menentukan perjalanan CS ini sebenarnya. Bukannya manusia yang menentukan, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun mesin-mesin telah dicipta untuk melakukan bisnes pergerakan CS ini, tetapi itu semuanya atas ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Kalau Allah memang telah mentakdirkan bahawa CS ni akan turun lebih jauh selepas ini, maka CS ni akan turun lebih jauh guys. Tidak ada satu kuasa pun yang boleh menghalang daripada Allah melakukan, mentakdirkan
perkara ini guys. Tidak ada satu kuasa pun yang boleh menahan dia. Sebab semuanya telah ditentukan. Jadi kita jangan mempertikaikan apa yang telah Allah tentukan. Jangan kita mempersoalkan rezeki kita. Sebabnya adalah rezeki kita memang telah ditentukan. Kalau dikata CS ni turun, maka turunlah. Sebab memang telah ditakdirkan begitu guys. Ditakdirkan begitu. Jadi alhamdulillah sekarang kita punya profit sudah pun mencecah 1,200. Mungkin kita sudah boleh membuat pengiraan untuk menutup position kita ini. Mungkin kita boleh ambil di area 1,3400 ni. Bukannya kalau ikut dia tak jauh dah guys. Kalau ikutlah tapi tak tahulah sama ada dia pergi ataupun tidak. Wallahu alam, ya. Kita tidak akan mengetahui. Kalau dia pergi dengan cepat, alhamdulillah, kita bersyukur. Mudah-mudahan cepat. Kita mahukan rezeki kita dipercepatkan guys. Kita mahukan sebegitulah. Alhamdulillah kalau dia pergi, dia pergi guys. Alhamdulillah dia sampai di area yang kita targetkan tadi. Jadi saya rasa sampai di sini dulu video kita hari ini.